Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali lagi dalam channel Cikgu Aliza. Kali ini kita lihat sains tahun 5 dengan tajuk tumbuhan. Dan subtopik kali ini adalah pencaran biji benih atau buah. Jom kita belajar. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam channel Cikgu Aliza. Kali ini kita lihat kepada tajuk tumbuhan, yang mana spesifiknya kita akan lihat kepada pencaran biji benih atau buah dan juga kepentingan kemandaran spesies haiwan dan tumbuhan. Jom. Okey, di dalam standard kandungan 4.1 iaitu kemandirian spesies tumbuhan. Okey, standard pembelajaran kali ini ialah kita lihat 4.2.1 menyatakan cara tumbuhan memencarkan biji benih atau buah. 4.2.2 menghubung kait cara pencaran dengan biji benih atau buah. 4.2.3 meramalkan cara pencaran bagi suatu biji benih berdasarkan ciri biji benih tersebut. 4.2.4 menjelaskan pemerhatian tentang pencaran biji benih melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Okey, objektif pembelajaran cikgu pada kali ini supaya murid dapat menjelaskan pemerhatian biji benih melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif merujuk kepada aktiviti yang akan dijalankan nanti. Okey, kita terus kepada topik iaitu pencaran. Okey, tumbuh-tumbuhan atau biji benih dan juga buah ataupun buah boleh memencarkan melalui 4 cara. Okey, pertama melalui angin, air atau manusia dan haiwan ataupun melalui mekanisme letupan. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, melalui angin. Kita lihat apakah ciri-ciri biji benih atau buah yang dipencarkan melalui angin. Ianya mestilah bersaiz kecil, ringan, mempunyai struktur yang bersayap, berbulu halus dan juga nipis. Okey, di mana kat sini cikgu tunjukkan contoh yang mana seperti pokok angsana. Okey, pokok angsana mempunyai struktur yang bersayap. Okey, yang kedua cuba tengok pokok dandelion. Okey, pokok dandelion mempunyai berbulu halus, kecil dan juga ringan. Okey, dan yang atas ini adalah pokok kekabu, yang mana gambar atas ini menunjukkan pokok buah kekabu dan ini adalah yang cikgu besarkan imejnya. Okey, ini biji buah kekabu. Okey, biji buah kekabu inilah yang akan dipencarkan bila ditiup oleh angin. Okey, seterusnya tumbuhan yang dipencarkan melalui air. Okey, yang dipencarkan melalui air mempunyai ciri seperti yang pertama. Okey, kulit yang berlilin, sabut yang berongga dan juga kulit yang berlilin. Okey, kalau kita lihat pokok kelapa ini, okey, di dalam buah kelapa itu ada sabut yang berongga, yang mana bila buahnya jatuh ke dalam air, ia akan membolehkannya ia terapung-apung, okey, dan dibawa oleh arus air tadi dan akhirnya jatuh dekat mana, kat situlah dia akan mula tumbuh. Kemudian pokok bakau. Okey, yang ini adalah pokok bakau. Yang seterusnya,
Okey, yang ini cikgu tunjukkan lagi sekali buah kelapa kan. Seterusnya adalah pokok pompong yang mana ia banyak ditumbuh dekat kawasan rekreasi. Yang mana kulitnya yang berlilin menyebabkan ianya jadi licin dan mudah jatuh. Mudah dibawa oleh air. Okey. Seterusnya adalah pokok bunga teratai. Okey, pokok bunga teratai di sini ini adalah pudung dia. Okey, pudung dia yang mana pudungnya yang berspan itu membolehkannya ia terapung-apung. Okey, berapung-apung di atas air, dan bila ia jatuh dia rapung-apung di atas air menyebabkan ianya boleh tumbuh di mana ianya berhenti. Okey, itu dia tentang kalau biji benih yang dipencarkan oleh air. Seterusnya Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri yang ketiga, iaitu haiwan atau manusia. Yang mana kat sini ada dua cikgu bahagikan. Yang mana ciri yang pertama ini adalah isi buah yang boleh dimakan. Okey, isi buah yang boleh dimakan, warna yang menarik dan bau yang harum. Okey, bila bau yang harum seperti contoh yang diberikan di sini adalah buah rambutan, buah manggis dan juga buah mangga. Okey, kat sini ianya isi buah yang boleh dimakan, warna yang menarik dan bau yang harum. Okey, yang kedua ni adalah ciri yang mana kalau lihat kat situ contoh pokok pepulut, seperti yang di dalam buku teks, ia akan melekat sebab ia bercangkuk, ia kecil dan ringan, ia akan melekat pada bulu haiwan. Jadi bila haiwan ini bergerak, pokok pepulut ini akan bergerak sekali. Dan bila haiwan ini rasa tidak selesa, dia akan gosok-gosokkan badannya, bulunya yang jadi pepulut yang melekat dekat badannya itu akan jatuh. Kat mana dia jatuh, biji benihnya akan tumbuh di situ. Sama juga dengan kemuncup. Kemuncup ini akan, sebab ciri-cirinya yang kecil, ringan dan bercangkuk inilah yang menyebabkan ianya akan bercangkuk dekat kaki kain atau seluar manusia ataupun pada bulu haiwan. Dan bila bergerak, bila manusia atau haiwan bergerak ke satu tempat yang lain, rasa tak selesa, akan jatuhkan kemuncup tadi, dan kemuncup tadi akan biji benihnya akan mula tumbuh. Okey, itu cara dia. Okey, seterusnya mekanisme letupan. Okey, yang mana kat sini cikgu tunjukkan adalah biji buah getah. Okey, buah getah ini adalah buah getah yang mana buah getah ini tadi, buah getah ini tadi akan mula bila dia jatuh, dia biji ni bukan sebiji-sebiji. Ini bila dah pecah. Okey, bila dia mula kering, buah ini bila mula kering, dia mengering, kemudian dia akan merekah. Bila dia merekah, dia pecah, dia akan jadi sebiji-sebiji macam ni. Okey, kemudian adalah pokok balsam. Okey, pokok balsam pun sama, dalam pudut dia tu ada biji benih yang mana bila ia mula mengering dan merekah akan pecah, dan biji benih pokok keembung tadi akan pergi ke rata tempat. Okey, kalau kuat mekanisme letupannya, lagi jauhlah biji benih itu akan terpencar. Okey, dan yang paling mudah adalah buah biji benih bendi. Okey, ini bila kita jumpa, kalau mak kita beli sayur ke apa ke, boleh ambil sebiji, kita buat pemerhatian sendiri. Okey, ambil sebiji, biarkan dia kering. Okey, dia akan bertukar warna coklat, lepas tu dia akan mula merekah. Dekat hujung sini dia akan mula merekah. Bila dia mula merekah menyebabkan bila sampai masa dia akan pecah. Bila pecah, biji benih di dalam buah bendi ini akan tersebar. Okey, itu cara bagaimana biji benih atau buah dipencarkan melalui mekanisme letupan. Okey, seterusnya cuba kita ramalkan. Okey, cuba kamu ramalkan cara biji benih berikut. Okey, kat sini cikgu tunjukkan pertama pokok dandelion, kedua buah nipah. Okey, pokok dandelion. Okey, cuba kamu berikan cara pencaran yang digunakan oleh pokok dandelion, buah nipah, buah manggis dan buah getah. Okey, kamu tuliskan di dalam buku tulis kamu. Okey, kalau dandelion, cuba lihat apa ciri-ciri dia. Okey, apa cara pencaran dia. Buah nipah, apa ciri-ciri dia. Okey, apa cara dia pencarkan. Ketiga, buah manggis, dan keempat, buah getah. Okey, seterusnya nanti tulis di dalam buku tulis kamu.
Okey, seterusnya kita lihat kepentingan kemandaran spesies. Okey, kenapa pentingnya kemandaran spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan ni? Okey, kerana yang pertama kita tengok yang kat sini. Yang pertama sebagai sumber makanan. Okey, sebagai sumber makanan kepada hidupan seperti haiwan dan juga manusia. Okey, tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makanan kepada hidupan lain seperti haiwan dan manusia. Haiwan dan manusia pula membekalkan baja atau nutrien kepada tumbuh-tumbuhan melalui proses perebutan. Hanya sebahagian daripada najis haiwan dan manusia dapat dijadikan baja. Okey, kedua kepentingannya, hidupan seperti haiwan dan manusia menyumbang kepada kemandaran spesies. Tumbuh-tumbuhan dapat membantu memencarkan biji benih dan buah tumbuh-tumbuhan tadi. Okey, kat sini seperti contoh ni kan. Okey. Dan yang ketiga, haiwan membina sarang daripada tumbuh-tumbuhan untuk mendapatkan perlindungan. Tumbuh-tumbuhan juga membekalkan oksigen kepada hidupan lain ketika proses fotosintesis. Jadi kat sini kita boleh katakan interaksi antara hidupan mengekalkan keseimbangan alam. Manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan saling berinteraksi untuk mengekalkan keseimbangan alam. Cuba kita bayangkan apa jadi jika atau sekiranya tumbuh-tumbuhan tidak mampu memastikan kemandaran spesiesnya. Mestilah kita tak ada sumber makanan. Okey, tumbuh-tumbuhan sukar untuk memencarkan biji benih dan buahnya, serta haiwan dan tumbuhan tidak dapat mendapatkan tempat perlindungan. Kan? Itu maksud dia. Okey, seterusnya kita lihat kat sini iaitu aktiviti yang berkaitan dengan pencaran biji benih tadi, iaitu santai sains yang mana kamu boleh rujuk dekat buku teks muka surat 111, letupan lengan biji benih. Okey, apa yang kena kamu buat? Hasilkan satu simulasi pencaran biji benih melalui mekanisme letupan dengan menggunakan corong turas, pensel yang tajam, pita pengukur, sebiji belon dan 100 gram manik. Okey, kat sini kamu boleh gantikan manik dengan biji kacang hijau atau kamu boleh gantikan dengan biji sagu. Okey, apa nak buat? Masukkan bahagian hujung corong turas ke dalam belon. Okey, bila dah sudah, masukkan 100 gram manik atau biji benih kacang hijau ataupun manik tadi, masukkan ke dalam belon dengan menggunakan corong turas. Okey, bila dah siap, kamu tiupkan belon tu sehingga besar. Okey, dan ikat belon tersebut. Okey, apa berlaku? Kamu cucukkan, langkah keempat kamu cucukkan dengan menggunakan pensel yang tajam. Okey, di sini kamu kena bersedia dengan pita pengukur sebab kamu nak ukur jarak manik ataupun bahan yang kamu gunakan untuk dari tabra tempat belon itu dipecahkan. Okey, kat sini cikgu tunjukkan langkah-langkah dia. Okey, jadinya kamu ukur daripada mana kamu berdiri, kemudian tengok sampai mana biji kacang hijau atau manik ataupun sagu tadi jatuh pergi. Okey, ukurkan daripada tempat mula sampai tempat yang paling jauh. Okey, dekat situ nanti kamu rakamkan simulasi. Kamu rakamkan simulasi kamu dalam bentuk video. Ukur jarak manik ataupun biji kacang hijau ataupun sagu yang dibuatkan dalam buku tulis. Dan kamu hantarkan video simulasi kamu di GC Science, kelas masing-masing atau ke WhatsApp cikgu. Jadi itu dia tentang tugasan yang kamu kena hasilkan. Okey, jadi itulah dia tentang pencaran dan juga kepentingan kemandaran spesies tumbuhan. Okey, cikgu harap kamu faham dengan tajuk yang cikgu berikan ini. Okey, kalau tak faham kamu boleh ulang-ulang balik. Okey, jangan lupa untuk kamu sharekan dan kamu likekan cikgu punya video ini supaya dapat memberikan semangat untuk cikgu untuk terus hasilkan video pembelajaran. Okey, bye.